Selamat sejahtera murid-murid. Adakah murid-murid sihat? Kami akan sambungkan pengajaran kami pada hari ini atas talian dengan membincang balik latihan yang cikgu pesan pada hari itu. Sebelum itu, marilah kita ulang kaji. Murid-murid masih ingat lagi ke apa itu ayat penyata? Ingat lagi ke Iman? Ipah, ingat lagi ke? Okey, kalau tak ingat tak apa. Jom kami ulang kaji. Ayat penyata adalah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Misalnya, ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita ataupun ayat keterangan. Yang adalah ayat yang menyatakan atau menelang sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Sebagai contoh, kakak sedang menyiram bunga. Itu adalah menunjukkan perbuatan kakak dia sedang menyiram bunga. Lembu itu akan dijual. Ini adalah satu kenyataan. Dan budak-budak itu bermain di tepi longkang. Ada apa lagi ayat penyata? Kami boleh cakap sedemikian. Iman sedang mengikut pengajaran bahasa Melayu atas talian. Ini juga ayat penyata. Okey, murid-murid minta buka buku aktiviti muka surat 75. Latihan yang cikgu minta murid-murid buat pada hari Jumaat minggu lalu. Adakah murid-murid sudah siap? Okey, jom kami sama-sama membacakan petikan di bawah. Encik Lau sekeluarga rajin bercucuk tanam. Mereka menanam pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran. Tanaman itu disiram dan dibaja supaya subur. Faham ke perenggan pertama? Ini bermakna mungkin Encik Lau mempunyai sebuah tanah dan mereka rajin mencucuk tanam dan mereka menanamkan tumbuhan atas tanah itu. Perenggan kedua, jom kami baca sama-sama. Tanaman itu ditanam di dalam botol-botol plastik. Ada botol plastik besar dan ada botol plastik kecil. Botol plastik itu digunakan semula. Faham ke perenggan kedua? Ya, semua tanaman itu di dalam botol plastik. Ini bermakna mungkin itu adalah botol-botol plastik minuman yang sudah pakai. Dan mereka mengguna semula. Tindakan mereka boleh dikira mesra alam. Yang ketiga, perenggan ketiga, jom kami baca sama-sama. Puan Ong memasak sayur-sayuran yang dipetik dari kebun. Sayur-sayuran itu subur dan segar. Anak-anak mereka sangat suka makan sayur-sayuran. Faham kan perenggan ketiga? Bermakna mereka ambil hasil tanaman mereka itu sayur-sayuran mereka dan mereka memasak. Puan Ong memasak. Dan sayur-sayuran itu baru petik dari kebun, oleh itu memanglah segar dan lebih sedap berbanding dengan kamu beli di pasar raya. Dan anak-anak mereka sangat suka makan sayur-sayuran kerana sayur-sayuran baik untuk kesihatan. Ipah, kamu kena banyak makan sayur-sayuran. Okey, jom kami sama-sama menjawabkan soalan di bawah dengan melujukkan petikan di atas. Okey, soalan nombor 1. Encik Lau sekeluarga menanam pokok apa? Adakah petikan di atas menunjuk pokok-pokok apa yang ditanam? Cuba murid-murid perhatikan perenggan pertama. Sini, nampak ke jawapan? Ya, bolehkah kami jawab dalam ayat yang lengkap? Cuba, boleh ke? Okey, mungkin kami boleh cakap sedemikian. Encik Lau sekeluarga menanam pokok bunga dan sayur-sayuran. Ini adalah jawapan yang lengkap.
Okey, soalan kedua. Di manakah tanaman itu ditanam? Mereka tanam di mana? Semua tanaman itu. Cuba mula-mula perhati perenggan kedua. Bahagian sini. Boleh jawab dalam ayat yang lengkap ke? Ya. Tanaman itu ditanam di dalam botol plastik. Bagus. Okey, kemudian jom kami cuba sambung lihat soalan ketiga. Soalan ketiga iaitu tulis 2 ayat penyata yang tergantung di dalam petikan. Okey, mula-mula cuba mula-mula perhati perenggan pertama. Ada tak ayat penyata? Ingat lagi ke? Ayat penyata adalah ayat yang menerangkan sesuatu benda ataupun perkara ataupun satu fakta. Mana? Nampak ke perenggan pertama ada tak? Ya, cuba perhatikan. Encik Lau sekeluarga lazim bercucuk tanam. Ini adalah satu ayat penyata. Murid-murid boleh tulis di bawah. Dan ini. Sayur-sayuran itu subur dan segar. Ini juga ayat-ayat penyata. Dan murid-murid boleh salingkan ayat kedua-dua ayat di atas tu dalam A dan B. Di luang yang disediakan. Kalau sekiranya luang itu tidak muat, murid-murid boleh diminta tulis di bawah. Okey, boleh ke? Dan cuba kami lihat soalan keempat. Okey, tulis 2 kata-kata penuh yang tergantung di dalam petikan. Murid-murid masih ingat lagi apa itu kata-kata penuh ke? Ingat lagi ke? Cuba cikgu bagi murid-murid contoh, cuba ingat balik Meja-meja. Ini adalah kata-kata penuh. Pensel-pensel. Pelus-pelus. Pokok-pokok. Ada lagi ke? Murid-murid cuba carikan kata-kata penuh di atas. Dia memang satu perkataan yang diulang dengan penuh dan tidak tampak apa-apa imbuhan akhiran di belakang. Dapat ke? Cuba murid-murid cari atas perenggan pertama ada ke tidak. Kemudian cuba lihat perenggan kedua, ketiga, ada tak? Okey. Kalau dapat, jom kami bincang jawapan bersama-sama. Pertama, pokok-pokok. Nampak ke? Ya, bagus. Ada lagi ke? Botol-botol. Bagus. Ada lagi ke? Cuba lihat perenggan terakhir. Ada lagi satu jawapan. Anak-anak. Bagus. Okey, mengapa sayur-sayuran tidak dikira kata-kata penuh? Kerana sayur-sayur. Dia belakang ada ran. Ada letak imbuhan akhiran an. Oleh itu kami tidak kira dia dalam golongan kata-kata penuh. Oleh itu ketika-tiga tu murid-murid boleh salin dalam luang yang disediakan.